saya akan berkongsi sedikit mengenai salah satu sifat mazmumah, iaitu mengumpat. Islam adalah sebuah agama yang sangat menjaga kehormatan dan kemuliaan seseorang insan tersebut, terutamanya dari segi percakapan, tidak kira sama ada insan tersebut Muslim ataupun bukan Muslim. Seperti yang kita sedia maklum, sifat mazmumah adalah sifat yang tidak baik. Dan mengumpat termasuk dalam salah satu sifat mazmumah. Jadi, kita perlu elakkan diri daripada berkata-kata yang tidak baik kerana lidah lebih tajam daripada pedang. Pengertian ghibah. Ghibah dalam bahasa Melayu ialah mengumpat. Dalam bahasa Arab, ghibah berasal daripada perkataan ghobah yang terdiri daripada huruf gha, alif, ba, ataupun al-ghaibah yang terdiri daripada huruf gha, ya, ba, ta marbutah yang bermaksud sesuatu yang terhalang daripada pandangan. Dari segi bahasa, ghibah ialah membicarakan mengenai hal negatif atau positif mengenai orang lain yang tidak ada keberadaannya di antara orang yang berbicara. Manakala dari segi istilah pula, ghibah ialah pembicaraan antara sesama Muslim tentang Muslim yang lain dalam hal yang bersifat seperti kejelekan, keburukan atau apa-apa sifat yang tidak disukai. Dan dari segi syarak pula, ghibah ialah menceritakan tentang seseorang yang tidak ada di tempat itu dengan sesuatu sifat yang tidak disukai ataupun sifat yang tidak baik, sama ada menyebut fizikalnya, keturunannya, perbuatannya, urusan dunianya, urusan agamanya maupun urusan akhlaknya. Seterusnya ialah dalil pengharaman mengumpat. Seperti mana yang Allah telah berfirman dalam Quranul Karim dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Dan janganlah setengah kamu mengumpat sesetengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha mengasihani. Ibnu Katsir juga telah menafsirkan ayat ini dengan menyatakan, sebagaimana secara fitrahnya kamu membenci makan daging saudara kamu sendiri, maka bencilah juga hibah, iaitu mengumpat, sebagaimana yang ditetapkan oleh syarak di sisi agama Islam. Secara logiknya, memang mengumpat ini adalah perkara yang keji dan amatlah kotor yang dilakukan oleh agama Islam. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala juga telah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam, iaitu sesiapa sahaja yang mati dalam keadaan sempat bertaubat daripada mengumpat, maka dialah orang yang terakhir yang masuk ke dalam syurga. Dan barang siapa sahaja yang mati dalam keadaan mengumpat tanpa sempat bertaubat, maka dialah orang pertama yang akan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran saya pula untuk menerangkan tentang akibat-akibat daripada perbuatan mengumpat ini. Apabila kita sudah sebati dengan perbuatan ini, percayalah kehidupan kita di dunia akan menjadi tidak tenteram. Mengapa berjadi seperti ini adalah disebabkan oleh kita akan dijauhi oleh ramai orang kerana sikap kita yang suka berkata buruk tentang orang lain. Selain daripada itu, apabila kita melakukan perbuatan mengumpat ini, kita akan mendapat siksaan di akhirat kelak kerana dosa kita tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika kita tidak memohon maaf kepada empunya badan. Hal ini dapat dibuktikan apabila Rasulullah SAW bersabda, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud,
Awaslah daripada mengumpat, kerana mengumpat itu lebih berdosa daripada zina. Sesungguhnya orang melakukan zina apabila dia bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Dan sesungguhnya orang yang melakukan umpat tidak akan diampunkan dosanya sebelum diampun oleh orang yang diumpat. Dan yang terakhir adalah perbuatan mengumpat ini boleh menyebabkan agama Islam menjadi agama yang mundur. Walhal agama Islam ini adalah sebuah agama yang syumul. Malulah kita sebagai orang Islam sendiri menjadi penyebab kepada mundurnya agama kita. Hal ini dikatakan sedemikian kerana hubungan silaturahim boleh terputus dengan adanya perbuatan mengumpat di antara satu sama lain, serta sebaran fitnah juga akan berleluasa. Musuh Islam mudah untuk menyerang umat Islam jika silaturahim dan pegangan agama semakin goyah. Seterusnya, saya akan menerangkan sedikit hikmah daripada larangan mengumpat ini. Setiap larangan pasti mempunyai hikmah. Untuk larangan mengumpat ini, tidak lain tidak bukanlah iaitu maruah diri dan orang lain dapat dipelihara dengan baik. Maruah diri sangat penting untuk dijaga kerana ia melibatkan aib sendiri yang perlu dijaga rapi. Jika kita tidak mahu maruah tercalar, segeralah sama-sama jauhi perbuatan mengumpat ini. Wallahu a'lam. Terdapat 6 keadaan yang dibenarkan mengumpat dalam Islam. Yang pertama, seseorang itu berada dalam keadaan dizalimi oleh seseorang. Contohnya, orang yang dizalimi itu dia mengadukan kezalimannya kepada pihak berkuasa. Contohnya, pihak berkuasa itu ataupun orang yang berjawatan tinggi, dia berhak mencegah orang yang menzalimi orang yang dizalimi tersebut. Jadi orang yang dizalimi itu, ia dibenarkan untuk bercerita aib seseorang itu kepada pihak berkuasa. Yang kedua, iaitu situasi orang yang meminta tolong ataupun bantuan untuk mengubah kejahatan ataupun kemungkaran. Contohnya, kita menceritakan atau memperdengarkan umpatan kepada seseorang untuk seorang itu melaporkan kepada pihak berkuasa supaya pihak berkuasa itu dia mencegah kemungkaran tersebut. Jadi ia dibenarkan. Yang ketiga, mencari fatwa daripada mufti. Sekiranya seorang itu berhadapan dengan situasi yang tidak jelas sehingga ia perlu menceritakan perilaku seseorang itu kepada mufti, jadi ia dibenarkan kerana untuk mendapatkan penjelasan yang lebih terperinci. Contohnya seperti kisah Hindun, iaitu dia berkata, sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah lelaki yang kedekut. Dia tidak memberiku harta yang cukup bagiku. Maka ia dibolehkan dalam Islam kerana Hindun menceritakan tentang aib suaminya itu kepada mufti supaya melakukan sesuatu. Seterusnya yang keempat, iaitu memperingatkan seseorang Muslim daripada kejahatan seseorang. Contohnya, seorang itu menceritakan keaiban seseorang itu untuk meminta pandangan ataupun pendapat tentang seseorang yang diceritakan itu secara peribadi untuk kebaikan dirinya sendiri. Yang kelima, iaitu situasi seorang itu memanggil dengan menyebut sifat ataupun ciri-ciri yang terdapat pada tubuhnya. Contohnya, Abu menceritakan kepada Ali tentang Sofia, tapi Ali dia tak kenal siapa Sofia. Jadi Abu menyebut, "Alah, Sofia yang pendek tu." Macam tu. Jadi ia dibolehkan selagi tujuan panggilan tersebut tidak mempunyai niat menghina ataupun merendah-rendahkan individu tersebut. Akhir sekali yang keenam, iaitu orang yang terang-terangan melakukan dosa ataupun tidak malu melakukan maksiat secara terbuka, maka ia boleh disebutkan oleh masyarakat. Contohnya orang yang minum arak, mengambil dadah dan seakan-akan dengannya, maka ia dibolehkan untuk bercerita tentang mereka ataupun keaiban mereka. Kesimpulannya yang dapat saya simpulkan ialah salah satu tabiat masyarakat kita adalah suka bercerita tentang keburukan orang lain. Ini membawa maksud ghibah ataupun mengumpat. Mengumpat juga ditakdirkan sebagai bercakap perkara yang benar berlaku pada diri seseorang. Apatah lagi jika perkara itu tidak benar seperti yang dikatakan, maka timbullah fitnah. Memandangkan betapa buruk dan hinanya mengumpat
Ianya disamaertikan sebagai memakan daging saudara seagama sendiri. Dosa mengumpat hanya akan diampunkan oleh orang yang diumpatnya saja. Selagi mana orang yang diumpatnya itu tidak memaafkan, maka dosa itu akan berkekalan dan akan mendapat pembalasannya di akhirat. Pada rekod amalan mereka akan dicatatkan sebagai perbuatan menghapuskan dosa. Sabda Rasulullah SAW bermaksud, perbuatan mengumpat itu samalah seperti api memakan ranting kayu kering. Pahala yang dikumpulkan sebelum ini akan musnah ataupun dihapuskan seperti mudahnya api memakan kayu kering sehingga tidak tinggal apa-apa lagi. Dosa mengumpat bukan sahaja antara dosa-dosa yang besar, malah ianya antara dosa yang tidak diampunkan oleh Allah walaupun pelakunya benar-benar bertaubat. Rasulullah SAW sangat membenci orang yang mengumpat hingga baginda menegaskan bahawa kata-kata umpatan itu apabila dicampurkan dengan air laut akan mencemarkannya. Ini adalah gambaran tentang betapa bahaya dan besarnya dosa mengumpat. Dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Hadis ini menjelaskan, seseorang hendaklah tidak bercakap kecuali dalam perkara yang memberi kebaikan. Jika ia tidak mendatangkan sebarang faedah, maka kita dituntut untuk diam. Justeru, kita perlu meninggalkan budaya mengumpat kerana dengan sibuk bercerita tentang keburukan orang lain, tidak membuatkan diri dan kehidupan kita lebih baik.